semua pensyarah-pensyarah yang hadir pada petang ini. Okey, terima kasih Cik Fazili. Tidak lupa juga kepada para pelajar, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Cik SR Fazili Anwar Mat Yusof kerana sudi berkongsi ilmu dengan kita pada petang ini. Okey, sepatutnya yang kita rancang itulah sepatutnya face to face kan Cik Fazili? Betul. Sepatutnya memang kita nak fizikal. Fizikal daripada pagi sampai petang kita guna 2 alat sekali kan, so baru nampak lah, tapi keadaan tak mengizinkan, so kita punya program pun kena jalan juga, so itu yang kita gunakan medium online ni lah. Okey, sebelum kita memulakan, kita mulakan dulu dengan surah bacaan umum kitab surah Al-Fatihah. Okey, so untuk sesi penceramah kita pada petang ini, saya rasa Cik Fazili dah kenalkan diri pada pagi tadi. So nak ulang lagi ke Cik Fazili? Tak perlu. Tak perlu lah. Tak perlu lah kan? Okey, tak perlu dah. So tajuk kita pada petang ini iaitu teknologi virtual reality dalam pemetaan. Okey, seperti kita sedia maklum, kita tengok Cik Fazili macam-macam peralatan teknologi dia guna pakai dekat Instone ni. Sebab kami berminat dan tertarik nak bawakan Cik Fazili ni untuk berkongsi macam-macam peralatan yang digunakan yang kita tak ada dekat PUO ni kan. Okey, so supaya pelajar kita pun tidak ketinggalan dengan peralatan software yang terkini ni lah. Okey, tanpa membuang masa, saya serahkan slot ini kepada Cik Fazili Silakan. Okey, terima kasih kepada Puan Nazatul di atas mukadimah bagi kita punya slot petang ni. Okey, adik-adik semua okey ke ni? Okey ke? Sihat-sihat ke semua ni? Okey. Alhamdulillah. Semua dekat poli ke ataupun dekat rumah masing-masing sebenarnya ni? Saya pagi tadi lupa nak. Dekat rumah. Dekat rumah betul ni. Poli dah tutup Cik Fazili. Okey. Kami PKPD. Okey, sama dengan kita. Okey, alright. PKPD. Okey, sama lah kita. Tapi saya dekat dalam Instone ni, Institut Tanah Hukum Negara ni kira bernasib baik lah sebab kami boleh lagi berjalan kat dalam Instone ni pagi-pagi, petang tu boleh lah, tapi kena keep on safe distance tu lah. Okey, pada adik-adik semua make sure kekal selamat, stay safe, and then jangan lupa kekalkan SOP, kelab mandi. Okey, macam baru-baru ni masa saya baru balik daripada Simpang Pulai pada hari Rabu dan hari Khamis tu, saya ada satu simptom sakit tekak. Okey, saya pun risau juga dengan tim kita ada 5 orang. Tapi saya cuma beranggapan positif je lah. Masa dekat site tu kebetulan kami buka je pintu kenderaan, kami tak pakai mask, dan kawasan tu adalah kawasan kuari. Jadi saya beranggapan itu adalah disebabkan habuk daripada kuari lah. Dan salah seorang daripada kami punya team members masa dia balik Selangor, dia terus jalankan swab test dan keputusan alhamdulillah negatif lah. Tadi pun di Taman Setia, one of our members pun dah buat swab test. Alhamdulillah semua memang negatif lah. So saya rasa selamat lah sedikit. Sebab balik tu terus saya cakap dengan wife saya, sediakan towel semua kat dalam toilet kat bawah tu. Saya masuk ikut pintu belakang, memang tak jumpa semualah. Risau sebenarnya. Sebab kali ni punya variant memang amat dahsyat. Dan kakak saya sendiri adalah salah seorang petugas bagi positif ni. Okay, dia kata memang sangat-sangat sedih lah. Dan memang tengok kalau yang baru ni, kalau suami dia positif, wife dia dah menangis-nangis. Sekali nak bagi tahu wife dia pun tak sampai hati sebenarnya. Dah sampai keadaan macam tu sekali. Okey adik-adik, sebelum saya pergi lebih jauh mengenai virtual reality ni, sebelum tu saya ambil masa sedikit lah sebab saya sebenarnya terlupa sangat-sangat
ni dia sebenarnya mana-mana kursus yang dianjurkan oleh pihak Institut Tanah Hukum Negara, kami kenalah sedikit, bagi sedikit orang kata mukadimah tentang ISTUN. Jadi saya takut dan saya beranggapan adik-adik mungkin tak tahu apa itu ISTUN. Okey, ISTUN tu apa adik-adik? Boleh tak bagi respon? ISTUN tu apa? Apa nama panjang ISTUN tu? Apa nama panjang ISTUN? Okey, siapa dapat jawab saya bagi hadiah. Nanti bagi nama. Saya hari ni ada lebih kurang 3 soalan. Soalan pertama ni saya tanya ISTUN. Okey, ISTUN tu apa? Apa nama ISTUN sebenarnya? Bagi tahu nama. Raya ke? Bagi duit raya ke? Duit raya taklah, kita adalah hadiah yang memang kita dah sediakan set tu begitu. Duit raya kena mengatakan saya. Okey, ISTUN tu apa nama? Cepat. Institut Ukur dan Tanah Sorang, siapa tu? Okey, Renial. Okey, Renial Ashika. Okey, apa dia? Institut Ukur dan Tanah Negara. Institut Ukur dan Tanah Negara. Institut Ukur dan Tanah Negara. Okey, kita buka kepada yang lain. Saya Isma. Siapa tu? Okey, Nurul Isma Hizati. Okey, apa dia? Institut Tanah dan Hukum Negara. Okey, sorry ya Renial lah dapat dekat Nurul Isma Hizati. Okey, Tanah Nurul Isma Hizati. Kejap saya kena type dulu nama, nanti kan saya lupa. Sekejap ya. Nurul Isma Hizati ya. Okay. Kelas 4B kelas 4B DGU 4B DGU 5A. sorry lah, DGU 5A. Dah ramai sangat pelajarnya, dah tak kecam dah. Nurul Isma Hizati dah DGU 5A. 5A, okey. Nanti ada lagi 2 ya. Kena alert lah Okey. Saya akan proceed kejapnya. Cik Fazili, yang berkaitan dengan pagi tadi tu, yang pasal LIDAR tu kan, yang Cik Fazili ada tanya soalan tu kan, sebenarnya untuk pengetahuan Cik Fazili, pelajar SEM 5 DGU 5A yang SEM ni, diorang tak sempat belajar tajuk LIDAR tu. Tajuk tu dalam remote sensing. So dia dah ubah, silibus baru dah keluar kan. So dia dah ada kod baru. Start semester ni, semester 4 dah belajar LIDAR tu. So tak semualah yang tahu tu kan. Kita nak sharing je lah tu sebenarnya. Sebab tu kita bawa Cik Fazli sharing lah semua apa ilmu yang ada. InsyaAllah kadang-kadang benda tu ada tapi disebabkan tak tanya dia tak terkeluar. Jadi saya minta dekat adik semua minta tanya lah. Kalau yang mana saya boleh bagi respon terus, saya akan bagi terus respon. Okey. Sedikit introduction. Institut Tanah dan Hukum Negara. Sebenarnya dia dah establish pada tahun 1998. Kita ada bilik kemalangan untuk ukur, kita ada lebih kurang 3. Kita ada dewan kuliah utama, kita ada bilik kuliah, kita ada dorm, kita ada bangunan admin, kita ada facilities macam gymnasium, pelam, kita ada tasik. Ini saya secara laju secara ringkas. Kita ada auditorium, kita ada stesen tiket. Yang balai cerap ni balai cerap lama, kita ada mini balai cerap. And then kita ada mahkamah mode ni, dia lebih kurang macam orang kata untuk tim-tim bahagian perundangan dan pengurusan tanah lah. Dia nak lakukan orang kata macam mock mahkamah macam tu. Kita ada bilik kita ada 2 blok sama, blok A dan juga blok B. Selalunya blok A dihuni oleh peserta wanita, blok B peserta lelaki. Satu bilik kita ada 2 katil lah. And then kita ni ada dewan serbaguna, kita ada padang bola, ni surau. Ruang makan. Core business kami di institut, kita ada survey dan mapping, kita ada pengurusan tanah dan perundangan, dan juga kita ada teknologi maklumat. Jadi ini 3-3 ni kami ada di institut.
Mana adik-adik boleh register account di dalam My Instone tu, register account sementara masih pelajar lagi, register je account and then apply lah kursus. Kalau kursus secara fizikal tu 3 hingga 4 hari, fee dia adalah RM30, okay, termasuk makan minum dan juga tempat tinggal. Okay, inilah core business kami, mapping. Okay, kita ada modul ukur topografi, kita ada 3D laser scan, kita ada UAV, kita ada GIS, kita ada kartografi, kita ada modul sepadan negeri dan antarabangsa, kita ada modul handheld GPS, okay. Kita ada juga modul macam astronomi, modul falak, banyak lagi lah, tak terkata lah saya. Nanti saya akan share ni, nanti adik-adik tengoklah kita ada kursus-kursus pada tahun macam ni lah. Kalau untuk cadester pula kita ada modul e-cadester, kita ada modul perisian map info dan macam lagi banyak dekat Instone ni. Cuma mungkin pelajar-pelajar saja tak tahu apa itu Institut Tanah dan Ukur Negara. Sebelum ni kita tak buka kepada pelajar, tapi bermula pada tahun 2019 kita dah buka kepada pelajar untuk menyertai kursus di Institut Tanah dan Ukur Negara. Okay, ni untuk land admin lah. Land admin ni berkenaan dengan pengurusan dan perundangan tanah lah. Kita ada modul pelupusan, okay, modul pengambilan balik tanah, APT 1960, Akta Pengambilan Balik Tanah 1960, okay, macam-macam lagi dekat land admin. Okay, nanti adik-adik boleh tengok lah. Okay, and then untuk bawah teknologi maklumat, dia ada penggunaan aplikasi, e-tanah, okay, MACD, aplikasi pengurusan aset. Dia ada banyak lagi kursus-kursus yang menarik dengan teknologi maklumat, okay. Dan projek lah, ini projek tadi. Okay, itu saja mengenai Instone. Kalau ada nak tanya boleh terus masuk mencelah. Okay, now kita akan pergi ke virtual reality. Okay, dengar nampak boleh adik-adik nampak Nampak cik. Okay, alright. Alright, untuk slot petang ni, okay, saya ditugaskan untuk beri talk mengenai virtual reality iaitu VR. Okay, saya tambah lagi satu augmented reality iaitu AR. Okay, dua-dua ni memang tak lari jauh, okay, dan dua-dua ni pun ada digunakan dalam pemetaan. Okay, alright. Okay, sepintas lalu nanti saya akan bawa adik-adik semua pengenalan kepada teknologi VR ni sendiri, fungsi ataupun platform VR yang digunakan, teknologi VR di dalam pelbagai industri. Okey, lepas tu pengenalan kepada augmented reality, teknologi augmented reality ni dalam pelbagai industri, dan last sekali VR dan juga AR ni di dalam pemetaan. Okey. Okey, dah ready semua? Okey. Okay, saya nak tanya, apakah itu virtual reality ataupun VR? Okay. Harap-harap boleh tengok lah Ada Ada, boleh dengar. Okay. This is the Oasis. It's a place with the limits of reality are your own imagination. Okey, sikit je saya bagi, saya tak boleh bagi banyak-banyak. Okey, yang tadi tu siapa pernah tengok cerita tadi tu? Saya. Tu tadi cerita apa? Apa cerita Ready tu? Player One. Bagus, terbaik. Okey. Itu adalah salah satu penggunaan virtual reality, okey, yang kita tengok lebih kepada main game je kan. Sebenarnya bukan setakat main game, dia banyak lagi benda yang kita boleh guna untuk virtual reality. Okey. VR ni, okey, sedikit pengenalan. VR ni adalah satu penggunaan teknologi komputer yang mana dia mewujudkan persekitaran, okey, secara simulasi sebenar. Okey. Maknanya dia wujudkan keadaan, okey, seperti macam keadaan sebenar. Okay.
Mana pengguna VR ni dia akan mengalami pengalaman dia sendiri, okey, dengan interaksi secara 3D. Okey. Simulasi dia ni melibatkan penglihatan, okey, pendengaran, sentuhan, pergerakan dan juga bau. Betul ke bau? Ada tak? Rasa-rasa adik-adik semua rasa-rasa ada tak bau ni dalam VR? Rasa tak capai lagi kot teknologi tu. Yes, terbaik. Memang tak tercapai lagi. Okey, untuk bau tak tercapai. Untuk pergerakan, sentuhan, okey, tu memang kita dah ke arah situ. Bukan ke arah situ, memang kita dah capai. Okey, pergerakan dan sentuhan. Okey. Alright. So, dalam berti kata lain kan, VR ni adalah sebuah dunia yang dicipta oleh teknologi komputer yang boleh dipercayai dan sangat interaktif yang dapat kita pelajari sehingga kita boleh rasa kita ni berada betul-betul dekat sana. Macam tadi cerita Ready Player One tadi, dia betul-betul berada kat dalam oasis tu. Okay, secara mental maupun secara fizikal. Maknanya kita ni masuk ke dalam dunia virtual ataupun dunia maya, kita masuk ke dalam tu. Okey. Okey. VR dan AR ni macam mana pula? Adakah dia merupakan satu teknologi yang sama? Okey, sama tak? Rasa-rasa sama tak? Rasa-rasa sama tak VR ni dengan AR? Sharifah atau Sharifah pun ni. Allah, nama penuh tak nampak. Ya. Apa ni, VR dengan AR tu sama ke? Lebih kurang lah. Lebih kurang. Okey. Kita tanya pula Muhammad Amir Aiman. Ya. VR dengan AR ni adakah dia teknologi yang sama? Rasanya sama. Rasanya sama. Okey. Kita tanya lagi. Nur Akila ada? Nur Akila ada ke? Ada tak Nur Akila? Tak ada. Okay, Nur Adriana. Ya. Nur Adriana nak tanya, apa ni VR dengan AR ni adakah dia teknologi yang sama? Sama kot. Sama kot. Okey. Now kita masuk. Okey. Okey, jadi kalau dia sama, dekat mana bezanya? Okey. Okey, anggap VR dan AR sebagai duit siling. Okey, macam duit siling. Okey, tetapi berbeza pada kedua-dua belah permukaannya. Contoh duit siling 20 sen lah. Sebelah tu kita dulu main tos duit tu, kita panggil kepala dengan bunga kan. Okey, jadi maknanya nilai dia tetap 20 sen tetapi dia berbeza pada dia punya permukaan. Okey. Okey lah. Boleh nampak tak idea tu? Dia sebenarnya sama tetapi berbeza. Okey, jadi kat mana beza VR dan juga AR ni? Okay, macam two face kan? Okey. Muka berbeza padahal tapi dia adalah orang yang sama. Okey, macam ni. Saya bagi contoh Untuk virtual reality VR, okey. Satu teknologi kita sebagai manusia di alam yang betul ni ataupun alam reality, kita masuk ke dalam dunia tu. Okey, maknanya diri kita dibawa masuk ke dalam dunia tu. Macam cerita tadi Ready Player One, okay, dia masuk ke dalam oasis. Okay. Untuk pula augmented reality,
dunia yang di dalam digital tu kita bawa ke dalam dunia nyata. Nampak tak? Boleh faham tak? Okey ke? Boleh tak? Nampak tak? Maknanya kalau VR ni kita masuk ke dalam dunia digital. Kalau AR ni kita bawa digital masuk ke dalam dunia nyata. Okey. Maknanya VR ni pengguna berada di dalam dunia maya. Okey. Objek wujud secara maya di dalam dunia maya tu. Okay. Pengguna ni dia merasa secara 3D. Okey. Dia boleh rasa penglihatan, sentuhan, penekan, pendengaran tu semua dia rasa kat dalam tu. Manakala AR ni pula, pengguna ni dia berada di dalam dunia realiti. Objek maya tadi wujud ke dalam dunia realiti dan untuk orang kata 3D punya touching ni lebih kepada penglihatan saja. Okey, tapi yang terbaru ni untuk AR kita boleh touch juga, tapi dia bukannya touch kita indirectly. Okey. So kita ada beberapa platform utama bagi virtual reality. Kita ada kelas pertama. Okey, HMD tu adalah head mounted display. Okey, ada ni siapa yang main game ni dia tahulah, Sony PlayStation. Okey, dia ada PSVR. Okey, kita ada Oculus Rift. Okey, untuk pengetahuan di institut kita pakai Oculus Rift. Okey, di dalam Oculus Rift ni dia ada lagi pecahan, dia ada Oculus Rift S, dia ada Go dan Oculus Quest. And then kita ada juga bukan Keystone lah, platform yang bagi kelas pertama ni pula adanya HTC Vive. Okay, dia ada Pro Eye, Cosmos. Okay, bagi kelas kedua pula Samsung Gear VR. Lepas tu Google Daydream View, and then dia ada Meta View Master VR. Okay, bawah dia banyak lagi. Ini kebanyakan digunakan tak adalah semeluas yang macam kelas pertama tadi tu. Okay, kegunaan VR ni pula, okay, of course memang kalau dulu kan lebih kepada video game je. Okay, lepas tu dunia semakin orang kata berolak langkah. Okay, dia digunakan di dalam industri seperti kejuruteraan, okay, dan pemetaan. Okay, yang ni dia cover lah untuk tujuan hartanah, arkitek, okay, untuk tujuan industri otomotif, okay, penerbangan, okay, ni simulator, okay, perubatan pun sama. Yang ni kat bawah perubatan ni, okay, dia digunakan untuk isu kesihatan mental. Yang ni selalunya yang menghadapi isu ni PTSD, saya lupa nama panjang dia. Selalu yang kena adalah golongan-golongan askar yang pergi berperang. Okay. Dan juga digunakan untuk kerja perubatan. Okay. Ketenteraan ni dah saya kecil lah. Dan juga untuk pendidikan, okay, sukan dan banyak lagi. Okay, macam sukan ni, mana pengguna VR tu dia bolehlah training baseball ke, dia boleh training simulator, main squash ke, main tenis ke, main bola pun boleh. Okay. Okay ke semua? Kita nak take time. Okay, kita proceed lagi sikit. Okay, yang ni adalah contoh penggunaan virtual reality. Maknanya pengguna tu sendiri masuk ke dalam dunia sama yang macam tadi, ni Ready Player One. Okay, ni dia tengok planet ataupun dia tengok bumi ni sendiri. So dia bolehlah play around kat situ. Okay. Right. Okay. Augmented reality ni pula, kan tadi saya dah explain, virtual reality ni dia sama tapi dia merupakan teknologi yang berbeza. Okay. Okay. Augmented reality ni, okay, dia adalah satu teknologi yang memperluaskan dunia fizikal dengan menambah lapisan informasi digital ke dalamnya. Macam saya explain tadi, kita bawa dunia digital tu ke dalam dunia realiti. Kita tambah. Okay.
Teknologi yang mampu mewujudkan suasana 3D di dalam dunia reality. Itulah dia AR. Okey, sedar tak sedar, okey, you all masa pergi mana-mana kan, pergi check in mana-mana sekarang kan ada MySejahtera kan. Okey, MySejahtera tu sebenarnya adalah teknologi augmented reality. Nanti kita akan masuk ke dalam tu. Okey. Siapa yang memperkenalkan sebenarnya VR dan juga augmented reality ni? Inilah dia orang dia. Kenal tak siapa dia? Tak kenal kan? Inilah dia, Morten Felix, seorang pembikin film. Dia ni telah menciptakan sebuah alat yang bernama Sensorama pada tahun 1962. Sensorama ni sebenarnya menjadi satu titik permulaan kepada kelahiran teknologi AR ataupun VR ni. Itulah dia alat Sensorama. Digunakan macam tu. Kursi tu kan, kursi tu nanti dia bergerak-gerak lah. Sensorama ni dia memberikan kesan yang real kepada diri mata, pendengaran. Bau tu tak ada sebenarnya. Tapi hari tu masa saya check, dia bagi tahu ada bau. Lepas tu saya ingat balik, siapa pernah pergi pergi masuk yang 3D, bukan, ada yang wayang, bukan 3D, yang 6D tu kan ada pancaran air lah tu keluar asap. Asap tu jadi bau kan, betul tak? Tu maknanya bau lah tu kot kan. Tapi tu semua sebenarnya adalah sebuah ilusi. Macam saya terangkan tadi, adakah AR ni sama dengan virtual reality? Yang dia sama tetapi berbeza. Sama tetapi berbeza. Macam kita tadi, VR teknologi yang memberi kesan nyata dunia imajinasi kepada pengguna secara maya. Macam AR ni pula, dia maklumat dunia digital yang diwujudkan ke dalam dunia persekitaran kita ataupun dunia nyata. AR sama dengan VR. Dia sama tapi tidak serupa macam tu. Bagi medium AR, tadi kita ada medium virtual reality. Bagi medium AR pula, yang digunakan adalah cermin mata, skrin ke, telefon bimbit, data tu pula dalam bentuk video, gambar, teks, animasi dan juga model 3D. AR contoh menggunakan teknologi simultaneous localization and mapping sensor dan ukur. Ni AI lah. Kalau ukur tu maknanya artificial intelligence. Contoh maklumat yang dikumpulkan oleh sensor ni, medium AR ni, untuk menghitung jarak dari lokasi sensor ke objek. Contoh macam ni. Pernah tak kita buka Google Map ke? Ada macam tu. Lebih kurang macam tu Google Map. Kamera dan sensor pula, dia ada juga projector dan dia ada juga refleksi. Macam kamera dan sensor ni, dia ada handphone lah. Yang ni kita boleh kita boleh bangunkan augmented reality sendiri, tapi dia mengambil masa lah. Dia adalah beberapa platform yang kita kena pakai. Yang macam projector ni, headset lah. Headset augmented reality. Dan ada juga gadget AR. Ni macam ni, Oppo AR Glass. Boleh cari lah. Jenis-jenis augmented reality ataupun type dia. Dia ada marker base, dia ada markerless, dia ada, macam marker base ni, ni, perasan tak? You all scan QR code. Itu adalah jenis marker base. Untuk tambahan lagi, bagi penggunaan augmented reality ni, dia kena ada kita panggil marker ataupun dia punya trigger. Macam QR code ni, itu adalah dia punya trigger ataupun dia punya marker untuk dia detect and then dia keluarkan. Bila kita kita scan pun dia keluar, kita dah berjaya scan apa semua kan. Macam lah juga kita buat Google Form. Pernah tak Google Form tu you all jadikan dalam bentuk QR? Maknanya itulah dia dalam bentuk marker base. Kemudian markerless pula, dia penggunaan dia combine kan penggunaan GPS,
ataupun accelerometer. Okay, tapi yang benda ni dia kena ada data yang tersedia lah. Maknanya bila kita nak gunakan aplikasi ni, dia kena dah ada data yang kita dah bangunkan. Okay, yang ni melibatkan penggunaan GIS lah. Okay. Kemudian projection. Dia ada juga jenis projection base. Okay. Mana pengguna teknologi plasma laser untuk memaparkan projection hologram interaktif 3D di ruang udara. Okey, macam ni. Dah tengok tak? Maknanya dia pakai gelang, tengok image yang belah kanan ni. Okey, dia pakai gelang. So dekat situ dia keluar projection. Okey. And then dia boleh gerakkan tau. Okay, kalau kita tengok yang sebelah kiri ni pula, dia boleh dial. Maknanya dia tekan dia itu. Okey, tapi sebenarnya dia macam ada dia punya source code tersendiri yang mana bila kita letak jari kat situ, okey, dia detect lah kita dah tekan benda tu. Okey, yang seterusnya adalah superimposition based AR. Yang ni dia mampu menggantikan sebahagian keseluruhan objek dengan pandangan yang baru. Okey, contohnya macam mana tau? Pernah tengok tak untuk yang tulang? Yang untuk tulang ni memang ada, dan yang untuk bangunan ni pun memang ada. Maknanya dalam erti kata yang lain, okay, data tu memang kena ada untuk kita bangunkan satu base bagi augmented reality. Okey, ke pelbagai bidang okay, macam tadi untuk virtual reality, okay, dia memang digunakan untuk dalam tujuan ketenteraan. Super juga dengan augmented reality. Okay, untuk tujuan pendidikan, okay, nampak tak dia pakai spek mata. Okay, untuk tujuan perubatan, okay, yang ni dia pakai headset. Ini macam lebih kurang dengan virtual reality. Okay, right, seterusnya untuk tujuan sukan, okay, ni dah kita dah masuk untuk tujuan real estate. Okay, yang mana kalau ke penggunaan teknologi augmented reality ni, okay, pembeli boleh buat dia punya decision nak sama ada nak beli atau tidak beli bangunan rumah tersebut. Okay, yang mana ejen hartanah dia boleh persembahkan lagi rumah yang dia nak jualkan tu dalam bentuk yang lebih menarik kepada pembeli supaya timbul minat nak beli. Okay, yang seterusnya mapping. Okay, untuk penggunaan mapping, okay, mapping ni dia perlukan banyak data, okay, dan juga perlukan banyak platform untuk bangunkan dia punya sistem AR tu. Okay, tahun development pembangunan. Seterusnya yang interior design ni dia sama juga lebih kurang dengan real estate. Dan seterusnya yang paling penting adalah building information management BIM. Okay, yang macam BIM ni tadi dia adalah campur dengan penggunaan laser scanning. Okay, lepas tu daripada laser scanning punya data point cloud tu kita boleh bangunkan dalam bentuk AR. Banyaklah kerja dia lah. Okay, so adakah kita ni sebenarnya dah betul-betul ready dengan penggunaan? Hello, okay ke? Ya. Okay, adakah kita ni sendiri memang betul-betul dah ready? Okay, Cik Fazili. Ya. Cik Fazli nak tanya. Dia pakai software dia ke atau apps ke macam mana? Okey. Dia ada software dia sendiri ke macam mana? Okey, macam ni. Untuk bangunkan tu nanti saya rasa saya akan sampai yang platform tu kot. Sekejap saya tengok. Okey, nanti kita akan sampai platform tu. Okey, alright. Okey, boleh. Nanti kita akan sampai platform tu. Okey, so sejauh mana kita punya kesediaan kita ni untuk penggunaan AR ataupun VR ni dalam pemetaan? Betul-betul ke kita ni sendiri dah ready untuk dia? Okay, kalau kita dah ready, okay, dalam prospek macam mana? Okay, so penggunaan augmented reality dan VR ni dalam prospek partial lah sepertinya. Contohnya pemetaan 3D, okay, terrestrial laser scanning, okay, BIM tadi, okay. Tapi sejauh mana kita punya ready tu, kita punya orang kata memang betul nak ke situ. Adakah kita ni dah cukup dilengkapkan dengan pengetahuan ataupun kita ni sendiri dah cukup dengan teknologi, okay, untuk bangunkan sendiri kita punya augmented reality. Okay, bagi penyediaan augmented reality ataupun virtual reality dalam pemetaan ni banyak proses yang perlu dilakukan. Okay, antaranya, okay, data, pengumpulan data.
iaitu point cloud tadilah. Seterusnya data attribute. Okay, vector dia, spatial dia. Okay, lepas tu proses data point cloud tersebut. Okay, lepas tu persembahan pula tu, macam mana pula kita nak sembahkan data kita tu dalam bentuk augmented reality dan juga virtual reality. Okay, bagi untuk pengumpulan data ni, medium yang kita guna tadilah static ataupun handheld. Okay, macam static tadi kita boleh gunakan terrestrial laser scanning. Okay, untuk mobile ni ataupun dynamic ni kita boleh pakai mobile backpack LiDAR ke, okay, ataupun kita nak pakai handheld ke, ataupun kita pakai UAV LiDAR. Okay, so benda ni semua ni okay, akan create million even though trillion point cloud. Okay, so data bank tu memang sangat-sangat besar. Okay. Okay, seterusnya bagi proses pula data ni, okay, medium yang kita pakaikan macam saya sendiri saya pakai Farusin. Okay, dia ada juga Arcsin. Okay, Arcsin ni sama dia bukan sama, sebenarnya dia macam kita ada GIS kan. Dia dalam GIS tu dia ada satu lagi program ataupun software Arcsin. Okay, and then QGIS. Okay, okay, S3 ni bawah S3 dia ada lagi satu software iaitu City Engine 3D and Geodesign. Ini semua ni adalah software dan juga Open Space 3D satu lagi. Okay, ini semua adalah software untuk kita memproses data point cloud tadi, dan daripada situ pula kita boleh develop kita punya AR sendiri. Okay, macam 3D City Engine 3D and Geodesign ni. Okay, dia memang powerful. Saya pun tengah dalam proses menerokai. Daripada situ kita nak create untuk jadi augmented reality. Dia memang ada dia punya source code tu, macam mana kita nak createkan dia. Agak orang kata agak mendalam lah benda tu. Tapi kalau saya fokus pada tu je, nanti benda lain saya tak terusik. Okay, tapi dia memang powerful. Okay, bawah S3 ni, kalau adik-adik ada peluang, okay, cuba terokai. Okay, kat dalam tu macam mana nak create kita punya bank data sendiri untuk kita create kita punya augmented reality. Okay, daripada situ pula nanti kan, bila kita dah play around kat dalam S3 tu, kita boleh exportkan dia. So bila pakai kita masukkan dia ke dalam format APK. Okay, format APK ni digunakan untuk Android lah. Okay, kalau untuk iPhone saya tak pasti. Okay, tapi kalau untuk Android .apk. So daripada situ kita boleh pakai kita punya handphone, kita cari surface yang rata, kita boleh wujudkan augmented reality tu dekat handphone kita tu. Kita akan nampak lah, contoh you all bangunkan Umpama tu sendiri. Okay, you all boleh nampak dekat handphone tu seolah-olah dia wujud dekat bawah tu, tapi sedangkan benda tu secara augmented reality saja. Okay, ada satu lagi Vuforia, ni pun sama juga sebenarnya. Yang ni yang macam Open Space 3D, Vuforia, S3, ini semua adalah software yang berbayar. Macam QGIS ni masih percuma lagi, tapi perlu diterokai juga. Okay, dan satu lagi Unity 3D. Ni pun sama juga, berbayar juga. Okay, saya tak jumpa lagi yang correct semua ni. Okay, ini semua boleh digunakan untuk kita bangunkan virtual reality dan juga augmented reality. Macam Puan Nazar tadi tanya kan, macam so nak pakai apa? Ni adalah antara medium yang boleh diguna pakai untuk kita bangunkan. Okay, misal kata macam Farusin tadi, data point cloud tadi kita akan export dan kita akan pakai di dalam S3 ataupun QGIS, ataupun boleh juga pakai di dalam Vuforia ataupun Unity 3D. Itu semua tadi data yang kita cerap tadi kan. Let's say kereta saya tadi kan, kita scan. Okay, data tu kita dah register dia punya point cloud, and then kita boleh export. Bila kita export, kita akan pakai di dalam salah satu ni lah, S3 ke Open Space 3D ke Vuforia ataupun Unity 3D. Kat situ nanti kita play pula, kita akan jadikan dia dalam bentuk untuk augmented reality ataupun virtual reality. Okay, seterusnya bagi dia ada perisian open source ke? Yang open source tu tapi kena terokai dulu tau, sebab hari tu saya tengok dalam QGIS boleh, tapi kena tengok apa format yang dia baca untuk yang daripada Farusin tu.
Kena tengok dalam QGIS tu. Sebab QGIS ni puan, dia sebenarnya QGIS ni dia dibangunkan oleh satu kumpulan macam satu kumpulan tim ataupun orang kata pembangun ni dia pasal dia nak bersaing dengan ArcGIS. ArcGIS ni kan berbayar dan mahal. Jadi dia bangunkan QGIS ni, Quantum GIS. Jadi Quantum GIS ni diorang masih lagi bangunkan tambah lagi. Jadi kalau nak guna QGIS, jangan ambil yang paling latest, ambil yang 2 ataupun 1 latest ke belakang. Macam sekarang saya tak tahu dah QGIS yang keberapa dah sekarang. Okey, bagi persembahan data pula, okey, untuk AR dan VR ni, okey, medium dia macam tadi lah, kita ada Oculus, kita ada HTC, okey, Samsung VR ni semua tadi saya dah sentuh. Okey, ini adalah untuk tujuan persembahan data. Okey, macam ArcGIS 360 VR. Ni nampak ni, ArcGIS 360 VR ni digunakan untuk yang ArcGIS tadi lah. Okey, dan lain-lain banyak lagi sebenarnya untuk persembahan data. Jadi secara kesimpulannya, okey, penggunaan teknologi AR dan VR ni dalam industri mapping ke ataupun industri geospatial ke, sebenarnya memang kita dah kena ada. Kita dah kena ke arah situ. Memang kita dah kena guna pakai. Tambahan lagi dalam kita punya situasi pandemik ni kan. Okey. Jadi tujuan penggunaan ni adalah lebih kepada untuk kita persembahkan data kepada klien ataupun kita punya superior, okey. Lepas tu tujuan penggunaan ni pula adalah untuk tujuan semakan data cerapan di lapangan. Okey, nanti saya cuba nanti untuk kongsikan dengan adik-adik semua untuk penggunaan VR ni. Kita semak pengukuran di Google. Okey. Dan seterusnya adalah untuk tujuan perancangan dan juga pembangunan. Okey. Tengok ada lagi tak? Okey, dia dah sampai ke hujung dah tu. Okey, sekian dari saya. Itu adalah secara theoretical mengenai virtual reality dan juga augmented reality. Saya cuba nak kongsikan dengan adik-adik semua penggunaan VR yang saya ada sekarang ni adalah VR. Yang AR tu sebenarnya adik-adik boleh download je dekat dalam saya tengok sekejap. Dekat dalam kita panggil kalau Android kita panggil Play Store. Okey, kat dalam Play Store, kat dalam Play Store ada je sebenarnya, tapi ada yang berbayar. Contoh nak senang, okey, ni Assemble, lepas tu dia ada lagi Unite AR, apa lagi dia ada AR Quick Measure. AR Quick Measure ni pun menarik juga. Lagi satu, siapa yang biasa pergi IKEA? Adik-adik kita ada tak pernah pergi IKEA? Ada kan? Okey. Ada juga aplikasi yang dibangunkan augmented reality untuk IKEA. Okey, jadinya sebelum nak pergi ke IKEA tu dah survey dah barang apa nak beli. Okey, contoh lampu ataupun lampu bawah stand lamp. Okey, contoh stand lamp tu kita pakai aplikasi augmented tu, you all boleh design dulu kat rumah tu, tengok kalau kita letak kat sini sesuai tak, kat bucu ni sesuai tak, hanya menggunakan handphone saja. Saya cek ada tak saya ni. Saya dah buang dah itu. Okey, dan ada banyak lagi macam Sketch AR, okey, augmented reality map, banyak sebenarnya dekat dalam dalam Play Store ataupun yang iPhone punya App Store, iPhone ni saya pun lupa dah untuk iPhone. Okey, cuma lagi kalau perasan dekat dalam handphone ataupun store tu dia ada semua yang AR tapi dia tak ada yang VR, sebab VR dia lebih banyak kita nak guna pakai seperti penggunaan sentuhan. Okey, macam AR ni dia lebih kepada display sahaja. Okey, itu sedikit sebanyak mengenai AR dan VR. Sekarang saya nak cuba kongsikan dengan you all. Cik Fazli, saya bertanya ni dari segi dia punya cermin mata tu sama ke? Kan ada beza?
Dia tadi ada beza untuk yang first class dengan second class. Macam first class ni, dia didatangkan dengan resolution yang tinggi dan juga didatangkan dengan selalunya didatangkan dengan vibration dan orang kata yang sentuhan tadi tu lah dekat yang headset tu. Ada setengah tu dia tak ada. Yang macam second class tu tak ada. Yang macam contoh yang tadi saya tunjuk mana tadi contoh yang macam Samsung Gear VR tu, dia tak ada yang dia vibration tu semua dia tak ada. Macam yang Sony, Oculus, HTC Vive ni semua yang tu ada. Lepas tu yang macam cermin mata, yang dia headset dengan cermin mata berbeza tau. Dia headset ni dia berbeza dengan cermin mata. Kalau yang cermin mata ni dia lebih kepada display sahaja. Kalau yang headset ni, kebanyakan yang macam kelas pertama ni adalah headset. Dia lebih kepada vibration ataupun deria ataupun yang saya terangkan tadi dia ada sentuhan apa semua. Yang tu yang first class. Termasuk juga dengan yang penggunaan kita panggil glove. Penggunaan glove, tapi nama dia glove tapi dia pakai macam dia punya tunjuk tu. Nampak tak yang macam nampak? Yang ni dia punya kita panggil joystick lah. Kalau para gamers dia main joystick lebih kurang macam ni lah. Yang ni kita akan pegang dan dia juga akan bergegar. Yang ni, kalau yang ni dia akan vibrate sama macam yang PlayStation tu. And then dia ada lagi senapang ataupun stick kayu. Yang kayu tu dia gunakan untuk tujuan-tujuan macam kalau badminton ke, yang macam tujuan orang kata macam untuk training tenis ke, tu penggunaan first class untuk VR lah. Adik-adik ada soalan tak? Jadi ni kena datang Stone ni semua ni. Boleh tanya soalan, nanti tak faham kan? Baik tanya sekarang. Mesti kita tanya kenapa? So awak tak ada lagi. Kenapa nak kena guna VR dalam mapping sebenarnya, betul tak? Muhammad Syuib, okey ke? Kenapa kita nak guna VR ni dalam tujuan pemetaan ataupun cadastre ke? Cadastre saya tak nampak lagi, mapping yes. Kenapa kita nak gunakan tujuan teknologi ni kat dalam yang saya sebut tadi? Sebab apa? Sebagai salah satu contoh macam saya buat gua kandu, mungkin nanti saya akan tunjukkan yang gua kandu ni. Macam saya buat gua kandu ni, pengarah Jepun Perak dia tak pergi pun site, tapi disebabkan adanya teknologi VR ni, seolah-olah dia sendiri pergi ke site. Maknanya kita dah kumpul data apa semua, kita dah siapkan kita punya point cloud 3D model tu, dia pakai je alat tu, dia seolah-olah dia sendiri berada di dalam gua tersebut. Sedangkan dia duduk dekat bilik mesyuarat je time tu masa saya meeting tu. Termasuk jugalah dengan pengarah tanah dan galian Perak. Dia tak ikut pun kita pergi site. Yang kita jalan sampai 200 lebih meter yang penuh dengan tanah mega, kasut saya sangkut apa semua. Kat situ bila dia pakai je, dia nampak ini adalah gua yang telah diukur oleh pasukan kerja luar. Jarak dia kita boleh measure daripada luar pintu sampai ke dalam. Maknanya penggunaan VR ni dia membantu salah satu dia dari segi isu keselamatan. Contoh bila buat kerja di Gua Batu Kapur, Gua Batu Kapur ni sebenarnya amat berbahaya lah kalau kita duduk kat dalam tu, nak apatah lagi nak bermasatin kat dalam tu. Jadinya bila buat kerja tu kita tak minta untuk kejadian dinding atas gua tu untuk jatuh. Kita tak minta dinding di sebelah kiri kanan tu jatuh. Jadi bila kita pergi dalam kuantiti pekerja dalam 3-4 orang saja, jadi dia boleh mengurangkan risiko pada pekerja-pekerja yang lain.
yang orang kata tak perlu hadir pun dekat situ. Jadi dia orang boleh buat semakan dekat dalam pejabat sahaja. Tak perlu nak pergi kat lapangan dah. Okey. Jadi apa-apa kerja pun bila kita buat kerja dekat field, okey, kita mesti ada semakan kali kedua. Satu semakan di lapangan telah dibuat oleh saya sendiri, contoh. Okey, jadi yang semakan kedua di pejabat buat, dia sekolah-olah pun dia pun pergi ke lapangan, tapi tak pergi pun, dia cuma masuk ke dalam virtual reality. Okey, ni saya cuba nak kongsikan. Saya harap boleh nampak lah nanti Okey, nampak ke? Jadi nampak? Okey, kan nampak ke? Okey. Okey. Inilah yang gua kandu yang telah saya ukur tadi. Kejap lagi saya nak pakai virtual reality tu, saya akan duduk kat depan pintu ni. Saya akan pergi kat dalam ni, saya akan pergi sampai kat dalam ni, kat kawasan gelap ni. Okey. Ini adalah yang gua kandu yang kita telah ukur tadi. Ni pintu masuk dia. Okey. Okey, saya harap-harap boleh nampak lah kejap lagi kalau saya pakai virtual reality tu. Saya takut tak nampak je nanti. Okey. Sebelum saya masuk ke dalam ni, kita selingan sekejap. Okey. Okey, soalan saya yang kedua. Okey. Soalan saya yang kedua. Tadi yang masa slot yang pertama tadi kan saya cakap saya ada kongsikan IG, YouTube and then Facebook. Okay. Antara yang saya ataupun tim saya kongsikan terutama sekali YouTube lah. Dalam YouTube channel tu ada banyak video mengenai maklumat ukur, maklumat JUPEM tu sendiri. Okey, maklumat apa lagi kita kongsikan tu? Maklumat ucapan TLS pun ada juga untuk gua tu, ada sedikit. Lepas tu apa lagi saya kongsikan kat situ? Macam-macam lagi. Okey, soalan saya. Berapakah jumlah video yang ada di dalam YouTube channel Aku Budak Survey tu? 69. Siapa tu? Putri. Putri apa nama? Putri Siti Nurfatihah. Uish. Ya betul. Lajunya Putri tadi tengok ke? Tengok. Dah subscribe belum? Dah ada berminat dah ni. Kena subscribe lah. Putri Siti Nurfatihah. Putri Siti Nurfatihah. Okey, dah soalan kedua dah tu. Dahsyat Okey, yang mana yang belum subscribe lagi ataupun tengok video kat dalam tu, okey, minta you all komen juga kat dalam tu apa yang video you all nak kami cuba buat. Kami akan cuba lakukan. Hari tu saya ada cuba nak buat video mengenai perbezaan antara DEM, okey, DTM dan juga DSM. Okey, saya tak sure dah masuk kelas ke belum yang untuk benda tu. Okey, digital elevation module. Ada semua dalam foto. Ada semua dalam fotogrametri ya. Eloklah buat. Sebabnya saya percaya memang akan tiru DEM, DTM dan DSM. Benda tu saya dah buat dah. Nanti saya akan kongsikanlah dekat dalam YouTube channel tu. Okey. Dan juga ada juga yang saya dah buat video mengenai konto. Okey, konto, tapi saya pun tak produce lagi. Video konto tu kita akan cuba mungkin boleh bagi idea lah kepada pelajar-pelajar untuk gunakan cara tu untuk apa kata, semak balik dengan UAV. Okey, data pada UAV you all buat konto. Okey, tapi ini saya tak pergi ke site pun, saya cuma guna Google Map and then saya producekan konto menggunakan QGIS. Okey, sangat menarik benda tu. Mungkin nanti saya akan kongsikan lah benda tu. Okey, tu selingan saja. Okey, now kita nak pergi masuk untuk augmented reality ni. Virtual reality ni. Saya harap boleh lah nampak nanti.
Okey. Okey. Nanti minta someone interrupt saya sebab saya takut nanti saya tak dengar. Saya akan connect dengan virtual reality. Okay, setakat ni boleh nampak Boleh. Dekat skrin saya ni ada nampak ada video Okey. Okey, so sekarang ni nampak tak paparan apa? Pintu gua. Nampak. Okey, nampak. Okey, so jap. Okey, so ni ada arrow ni nampak tak? Arrow. Ada tak nampak arrow? Arrow warna putih, nampak tak? Tak. Yang lain nampak ke saya punya setting ni dah lagi pula? Yang lain boleh tolong respon jap. Nampak tak? Yang arrow putih yang bergerak ni. Atas bawah, nampak? Yang panjang kan? Ya betul. Okey, itu adalah pointer. Okey, so sekarang ni kalau saya ada kamera satu lagi, mungkin kamera satu lagi tu boleh fokus dekat saya kan. Saya sekarang ni dah macam jadi orang buta, saya dah tak nampak kat luar. Saya cuma nampak pintu gua. Okey, ni adalah pintu gua. So nampak tak warna biru ni? Nampak tak ada warna biru? Nampak. Okey, so sekarang ni saya akan berdiri dekat dalam bulatan yang biru tu. Okey, saya akan pergi situ tu. Ni sekarang saya dekat dalam di hadapan pintu gua. So saya akan pusing belakang. Itulah tadi saya kat sana. Ni kita kat pintu gua sekarang ni. Okey. So saya akan pergi lagi. Okey, awak nampak tak ada satu garisan warna merah ni atas bawah ni? Nampak. Nampak tak? Okey, garisan tu sebenarnya adalah garisan yang kita sendiri boleh ukur. Okey, contoh saya nak ambil panjang ni daripada sudut kiri ni ke kanan. Contoh saya ambil Okey, saya pun bawa. So panjang dia lebih kurang 4 meter lebih. Okey. Saya punya okey, lebih kurang 5 meter. Okey, ni panjang, tapi kena ukur lah kalau kita nak semak. Maknanya di lapangan tu, okey, kita kena markerkan siap-siap dekat situ untuk kita buat semakan di pejabat. Okey, katakan saya nak masuk ke dalam lagi. Okey, ni adalah di dalam gua. Gelap kat sana tu adalah kawasan yang paling gelap kat dalam. Okey, kata saya masuk dalam. Inilah dia kawasan keadaan di dalam gua yang telah kami ukur. Okey, saya pusing belakang sikit. Kita tadi dekat sana. Dekat yang jarak 4.9 meter tu kan. Dah perasan Nampak Okey, inilah sebenarnya keadaan di dalam gua yang telah kami ukur. Okey, keadaan di mana tak perlu pun staff lain ataupun kita punya supervisor ke pengarah kita ke untuk hadir kat site tu untuk kena pasti kita dah buat kerja ke belum. Okey, ni adalah keadaan gua.
Okey, ada nampak tak yang macam bola ni sebelah kanan ni? Yang saya tunding dengan garisan putih ni. Okey, itu adalah spear ball yang kami letak dekat lapangan. Okey, ni lagi okey. Sebenarnya masa buat kerja ni tak terfikir pun bahaya-bahaya yang ada dekat dalam ni. Okey. Sebab gua ni adalah dia tak terlalu dalam. Okey, jadi haiwan seperti yang panjang tu kan, yang boleh membelit tu, dia mungkin boleh ada kat dalam ni. Okey, macam apa lagi haiwan-haiwan seperti yang apa suka gigit-gigit tu pun okey, dia pun ada kat dalam ni. Kalau kelawar tu tak payah cakap lah. Okey, memang banyak. Okey, dekat sini kan ada lebih kurang, ada satu, ada dua, okey, lubang-lubang lohong yang boleh naik ke atas. Okey, inilah keadaan bila kita punya penggunaan virtual reality macam saya cakap tadi, kita sendiri masuk. Okey, macam mana nak wujudkan benda ni semua ni? Okey, kenalah datang ke lapangan buat cerapan laser scanning. Bila dah buat cerapan laser scanning, benda ni lah kita boleh pakai untuk tujuan persembahan data virtual reality. Okey. Itu kalau you all datang ke sini ataupun saya datang ke sana ni, you all dah boleh try ni benda-benda ni. Tapi itulah tak dapat kan. Dah orang kata nak buat macam mana. Okey, silap-silap lepas ni saya untuk virtual reality kita ada 3 set. Oh, 3 set. Kita ada 3 set. Kita ada 3 set. Okey, kita ada 3 set termasuk juga dengan komputer. Jadi kita ada 3 set lah. Bila kalau saya pergi hari tu, saya mungkin akan bawa 2 set lah. Seorang pembantu saya dia akan setkan lagi satu. Silap-silap sebenarnya kan benda ni dia orang boleh main game. Nanti seorang ni duduk kat sana jadi player A, seorang lagi player B. Memang saya dah buat saya dah buat lah. Jadi sebenarnya tapi dia kena connect dengan wifi yang sama lah. Betapa canggih tak canggih teknologi, yes, betapa canggih tak canggih teknologi kita sekarang ni. Okey, tu dia. So macam sayang lah masuk dalam gua ni ada masuk dalam gua ni dapat connect dengan internet ke? Tak, ini sekarang ni saya pakai wifi lah ni untuk masuk gua yang virtual reality ni kan. Masa-masa mencerap tu. Tak perlu pun. Tak perlu pun. Kita pakai kita punya laser scanning tu je. Oh, ya ke? Kita pakai laser scanning untuk collect data. Sebab tu tadi kita ada beberapa peringkat tadi saya cakap. Kita ada pengumpulan data, lepas tu kita ada processing data and then persembahan data. Ini adalah peringkat yang terakhir sekali adalah persembahan data. Untuk processing data tadi yang pagi tadi kita ada buat laser scanning kan. Untuk proses data pun kita guna software sama, Farosin. Okay, daripada situ yang saya buat kerja ni untuk register point cloud ni semua ni. Kalau puan tengok betul-betul nampak macam biji kan sebenarnya kan. Ni semua adalah point cloud. Okay. Point cloud ni saya register lebih kurang pukul 8.40 malam. Besok pagi pukul 4 saya tengok baru nak siap. Itu saya pakai RAM 32 gig tu. RAM 32 gig. Komputer kena power ya. Ya, komputer kena power. Jadi malam sampai ke pagi baru dia siap proses. Okey. Adik-adik ada soalan tak? Ada soalan boleh tanya terus. Saya je banyak tanya ni, yang lain ni macam lebih faham kot daripada saya. Cik Bazli. Razak boleh tanya, Razak. Okey, Fazul. Cik Bazli, dengar? Dengar? Oh, tak dengar. Dengar. Dia mute dah. Dia mute tu. Dia mute. Cik Fazli unmute. Dia mute. Cik Fazli dah. Okey. Oh dah. Okey. Apa nak tanyalah, kalau katalah kita nak lihat apa tu rupa bentuk muka bumi kita kan. Kita dah dalam QGIS lah ni. Dalam QGIS kita dah dapat collect data kan dekat site kan. Lepas tu dapat kita dalam 3G dalam QGIS tu kita nampak dalam bentuk 3D lah rupa bentuk muka bumi tu. Lepas tu kalau macam mana kita nak lihat rupa bentuk muka bumi yang asal yang kita dah buat pakai Google lah. Okey. Maknanya sekarang ni dekat skrin komputer je sekarang setakat ni. Betul.
Okey, maknanya sekarang ni nak tengok dekat dalam maksud saya, maksud Cik Fauzel, kita nak tengok kat tempat lain lah maksudnya macam tu. Dekat kita nak lihat rupa bentuk muka bumi yang kita dah buat tu. Okey, alright. Untuk dia ada dua kita untuk teknologi ni kita ada dua, satu VR dengan AR. Okey, masa kita export tu nanti, okey, saya kena semak balik yang saya ingat saya masa kita export tu kita boleh optionkan untuk penggunaan augmented reality. Jadi dia ada format file dia tersendiri, saya lupa. Okey, dia ada format file dia tersendiri. Kalau misal kata yang untuk VR ni tadi dia ada format dia tak silap saya LSP ni tu, itu untuk VR. Untuk augmented reality dia ada doc format dia sendiri, jadi boleh pakai tengok dekat handphone. Okay. Ataupun tengok pakai iPad ke yang besar sikit lah macam Huawei punya tu ke yang besar tu yang macam tab ke, boleh tengok kat situ. Maksudnya kena cari platform yang rata, okay, and then kita scan platform tu, nanti dia akan muncul kat situ. Dia muncul tapi kita nampak dekat screen tab kita tau. Bila kita masuk tangan kita kat bawah tu, kita nampak lah tangan kita kat bawah tu, kita play around dengan kita punya bumi tu sendiri. Okay. Ada. Memang dia ada format option dia untuk kita export kan untuk bagi penggunaan AR. Tapi seingat saya bila kita pakai untuk Android, tak silap saya memang dia format .apk. Android Android. Itu memang saya ada buat, tapi data tu tak cukup nak proses lagi sebenarnya. Okey, sebab banyak sangat. Jadi bila sentuh benda tu jadi dia jadi leka, kerja lain saya tak sentuh. Dia bila main dengan benda ni jadi dia dah terlalu, orang kata kita dah main play around dengan benda ni, jadi benda lain memang tak sentuh lah saya gamak. Tapi dia memang menarik je Fazul, memang menarik. Menarik lah. Dia ada seorang yang sebab dia memang dia kerja pun buat benda tu. Okey, daripada tim vendor lah. Dia memang kerja dia main data point cloud ni semua. Dia memang rajin explore. Okey, yang lain student okey ke? Ada persoalan tak? Ke nak tunggu soalan yang ketiga? Yang lain? Ke nak tunggu soalan yang ketiga? Yelah, diorang ni tidur ke apa dah? Senyap je. Kan, petang-petang ni kan. Petang-petang ni. Dia yang untuk teknologi, okey. Mungkin saya boleh tunjuk sikit kot. Okey, yang ni kita punya, nampak tak? Okey, yang ni tak nampak. Segi jarak tadi tu sama ke Cik Fazili? Jarak tadi, jarak yang dalam gua tu jarak dia sama ke dengan jarak sebenar? Sama. Saya boleh ambil contoh yang macam kelas PKUK tadi, okey. Yang untuk PKUK pula, PKUP, okey. Untuk kerja-kerja gua tadi tu dia punya error memang menepati syarat dia memang bawah mm. Okey, jadi saya ambil contoh yang saya dah pernah buat semakkan directly. Okey, itu bukan gua lah, tapi dia konsep dia sama. Untuk kelas tu saya pakai measuring tape dan juga saya pakai yang pointer tadi tu, dia dapat nilai yang perpuluhan 3, 4 titik perpuluhan macam tu lah, tapi memang accurate lah. Untuk yang gua tu pun kalau kita nak semak sebenarnya macam gua tu, okay, kita kena marker siap-siap dekat site tu, kita kena markerkan dengan dia punya point lah. Kita kena marker supaya bila kita dah scan tadi, okay, kita boleh pinpoint pada marker yang kita dah mark dekat dalam gua tu. Ataupun kita bila kita pakai VR, kita akan nampak marker yang kita dah tanda tadi tu, kita boleh terus measure pakai virtual reality. Mana pakai marker, kita marker dekat site, kat ground, kita dah mark siap-siap. Okay, and then kita tarik pita, kita dapat measuring dia punya ukuran dia. And then bila kita pakai VR, kita try pinpointkan point cloud tu daripada marker ke marker, dapat tak nilai yang kita measure tadi? Sepatutnya memang akan dapat. Sama kan? Sebab saya dah try yang dalam PKUP tu memang dapat. Tapi make sure register tu dia punya cluster okey lah.
Itulah tak puas kan sebab tak tengok Ya. sendiri kan. Ya. Masa saya Apa nanti buat lain kali ada rezeki. masa saya buat di bengkel dekat Ipoh hari tu, memang beratur lah, dan staff-staff daripada pejabat tanah tu, diorang nak try virtual reality ni sebab diorang nak alami sendiri, nak ukur sendiri. Okay, memang diorang akan beratur. Even though kalau student sendiri pun saya rasa memang diorang sendiri pun tapi kalau tak biasa dia akan pening lah sikit puan. Oh, pening. Dia lupa saya nak masukkan sikit dalam slide saya. Penggunaan VR ni dan dia sebenarnya dia ada kesan sampingan sedikit lah. Satu tu pening lah dan boleh muntah lah sebenarnya. Macam saya training pakai VR ni, saya main roller coaster. Roller coaster. Memang berderu. Lagi nak muntahnya. Ya, memang berderu sikit lah darah tu. Bila saya buka headset tu, berpeluh sebenarnya, memang berpeluh. Sebab kita sendiri alami, lepas tu bila dia bergegar, kita sendiri bergegar. Dekat dengan joystick tangan yang saya pegang tu pun dia bergegar, jadi memang terasa real, dia punya reality tu. Walaupun sebenarnya itu semua ilusi. Okay. Tak payah pergi naik roller coaster sebenar dah lah ya? Ya, tak payah. Memang terasa puan. Lagi satu kalau menggunakan VR ni, kalau boleh dalam keadaan duduk sebenarnya, walaupun sebenarnya kita pakai VR ni kita nak alami pergerakan tu sendiri, tapi kalau tak biasa, better duduk. Kalau tak duduk nanti dia akan jatuh. Itu kesan sampingan lah. Dan harga pun macam mana? Harga yang untuk Oculus ni kita ambil satu set sekali dengan laptop ni sebenarnya. Laptop ni pun tak silap saya dalam 12 ke 13, dan Oculus ni saya rasa dalam 5 ke 6 macam tu harga dia. So campur dengan laptop. Ya. Sebab dia memang power lah bagi saya. Memang sangat power. Okay, ada soalan tak? Dia mesti dengan TLS tadi lah ya. Untuk mapping tadi dia kena ada TLS lah ya. Itu untuk data collection. Tak semestinya TLS pun mungkin boleh pakai UAV LiDAR, boleh pakai mobile backpack LiDAR. Okay, makna data tu semua kita akan exportkan dalam bentuk last project. Bila dalam last project tu kita boleh pakai Oculus ni ataupun VR punya teknologi. Okey, yang lain ada soalan? Ada tak? Macam ni apa, Rabiah Ahmad. Nak tanya. Waalaikumsalam Cik Omar. Ya, nak tanya. Cik Omar. Masa ambil data tu, pakai laser scanner tu, dalam gua gelap, laser dia boleh ke? Okey. Untuk maklumat tambahan, masa buat cerapan tu, sebab tadi kan kita ada error yang saya cakap, kalau objek tu gelap, and then dia ada serapan tenaga laser tu, jadi bila dia nak bounce balik tak boleh. Untuk kawasan gelap tu, kita pakai HDR, high dynamic range. Untuk konsep HDR ni, dia akan kalau konsep kamera saya cerita untuk konsep kamera, tapi dia aplikasikan benda yang sama, saya nak kasih nampak. Untuk konsep HDR ni dia akan ambil satu tone yang paling gelap dan satu tone yang paling cerah, and then dia akan gabungkan. Jadi untuk yang gelap tu dia dah ada. Untuk yang cerah tu dia akan ambil cahaya yang kita orang guna dekat dalam tu, kita orang guna handphone. Sebenarnya tu cara nak buat kerja lah, terpaksa lah macam tu. Dan dia ada juga Cik Omar, dia ada juga kalau perasan masa dekat slide saya ni, saya ada tunjuk, sekejap saya buka balik. Kejap ya Cik Omar. Dekat sekejap ya, saya cari balik. Saya nak tunjuk dia ada dua image sebenarnya.
Okey, yang ni. Okey. Nampak Okey, nampak. Okey. Dekat sini Cik Omar ada perasan ada 2 tak? Ada perkataan nombor 2. Oh ya, itu okey. Okey. Dekat stesen lain ni semua saya cerap sekali saja. Yang ni cerah, yang ni cerah, yang ni cerah. Yang dekat ni 2. Okey. Yang pertama tadi saya cerap HDR. Yang kedua tu saya pakai night vision. Oh. Jadi dia gabungkan, that's why kita dapatlah yang tadi tu. Tapi dekat dalam kawasan gelap tu memang nampaklah dia gelap. Tapi nampak titik-titik dia, and then ada nampaklah lubang dia. Kalau dapat pakai VR alami sendiri, memang Cik Omar akan nampak ada lubang untuk kelawar terbang ke atas. Macam ni. Ni kita orang duduk kat dalam ni lah, tapi kita orang pandang keluar. Titik kawalan tu macam mana koordinat dia? Okey, koordinat tu dekat sini, dekat luar ni, sini kan. Kalau kalau sebab saya tak ambil gambar, kat tepi ni ada satu tanda batu lama tau. Okey. Kat belah tepi ni ada batu lama, batu granit. Okey, kat granit tu kita letak bola ni tau sebenarnya. Oh. Kita letak bola ni. Jadi bila dia scan, dia akan scan yang dekat dengan batu granit, dekat batu granit tu lah. Dekat batu granit tu dah ada nilai koordinat. So kita boleh masukkan nilai koordinat. So masa processing Faro ni, kita boleh letakkan nilai koordinat tu, and then dia akan dapatlah semua koordinat ni. Oh, maknanya stesen 2 tu pun masih mampu sampai ke bola ke ya? Yang ni, macam ni. Mana yang stesen yang ni ke macam mana? Yang ni ke? Yang dalam tu. Yang dalam ni. Okey, sebab kita dah ikat dengan nilai koordinat ni, so dia akan carry lah semua ni. Oh, okay. Yang ni sebenarnya nombor 2 ni semua adalah dirinya alat. Ya. Alatnya berdiri. Jadi kalau Cik Omar nampak sini warna pink kan, macam warna pink ni, okey, itu adalah alat tu berdiri. Jadi yang dekat tepi ni tadi ni ada satu batu tanda sepadan granit. So kat situ dia akan carry lah. Jadi dia akan ikat kepada bola-bola ni. Jadi bila kita pindahkan alat kita dekat yang kat sini, so dia akan ikat balik point yang sama tu. Jadi dia akan carry yang nilai tu semua tu. Okey. Berapa hari buat benda ni? Saya buat yang cerapan ni sehari je. Sehari je. Sebab gua ni tak besar Cik Omar. Kalau yang gua Naga Emas baru ni saya buat 2 hari sebab dia besar. Dan saya nakkan resolusi yang sangat tinggi untuk fosil tu. Sebab saya takut nanti tak nampak tulang-tulang fosil tu. Tapi laser ni kalau yang terbaiknya dalam keadaan terang lah Ya betul. So that's why saya pakai yang ada satu stesen ni, saya buat 2 kali, satu lagi untuk night vision. Itu kelebihan alat ni lah. Okey. Assalamualaikum Cik Fazli. Waalaikumsalam. Dengan siapa saya cakap? Nak tanya sikit je. Okey, Puan Mas. Dari segi management data-data ni macam mana? Management maksudnya? Daripada pengurusan data lah, sebab saya rasa mungkin dekat Jupem dia ada satu unit kan yang menghandlekan ataupun menguruskan data-data virtual ni. Okey. Maksud saya dari segi dia punya kita panggil security dia. Data keselamatan lah, ataupun pengurusan data untuk virtual reality sebab ni lah. Mungkin tak semua yang boleh dapat data ni. Betul tak? Itulah. Kalau siapa nak data ni boleh jumpa saya. Okey, gurau tu. Okey. Alright. Okey, macam ni. Sebenarnya macam ni Puan. Kerja sekarang ni, seingat saya lah masa saya di Jabatan Ukur tahun 2013 ke 14 macam tu. Okey. Time tu kita ada buat scanning, okey, untuk projek BIM. Okey, tapi itu adalah pilot project lah. Kita buat di Putrajaya. Okey, yang mana yang kawal selia tu adalah bahagian kadastor sendiri. Okey, bahagian kadastor ibu pejabat. Okey. Itu saja alat yang ada di Jabatan Ukur. Okey, itu saja alat yang ada di Jabatan Ukur. Dan pada tahun 2014-15 macam tu, okey, Instone telah buat perolehan untuk alat scanning. Okey, jadi untuk penggunaan laser scanning bagi Jupem ataupun Jupem negeri memang tiada. Okey, jadi untuk
tujuan-tujuan pengurusan data tu saya rasa tak banyak di Jabatan Ukur, terutama sekali ibu pejabat. That's why untuk projek-projek gua di Perak ni, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia dia suggestkan kepada JUPEM negeri untuk minta bantuan kami di Instone untuk laksanakan kerja-kerja ni. Jadi setakat ni yang ada data untuk laser scanning, saya boleh cakap di Institut Tanah Ukur Negara je lah yang pegang. Selain daripada yang projek BIM di Putrajaya hari tu. Projek BIM di Putrajaya tu pun cuma satu bangunan saja yang kita scan. Betul-betul. Sebab asalnya yang dekat Putrajaya tu pun ada kajian juga dibuat kan? Ya, betul. Dengan saya tak sure siapa yang PIC tu. Saya masa tu memang jalankan kerja cerapan saja. Dan dia memang melibatkan kos yang sangat banyak. Betul. Okey, terima kasih. Okey, sama-sama. Okey, ada tak adik-adik kita yang lain ni? Adik-adik kita yang lain ni okey ke tak okey ni? Saya kalau you all tak tanya, saya tak dapat nak keluarkan tau. Tapi kalau you all dah pakai VR ni, saya takut nanti dia terserong pergi main game. Okey. Ke nak soalan yang ketiga? Ada soalan ke yang lain? Nak soalan yang ketiga ke? Saya ada satu lagi ruang yang kosong tu. Tanya tu. Saya nak tanya untuk pelajar politeknik sekarang ni memang semester akhir praktikal dan terus tamat pengajian ya puan? Ya. Oh, okey memang semester dah akhir dia habis, dia LI, latihan industri, lepas tu tamat lah. Oh, maknanya dia terus apa so ni yang sekarang ni maknanya sekarang ni dah tak macam dulu lah. Maknanya semester keempat pergi praktikal and then masuk balik. Lepas tu buat projek akhir. Projek akhir dong buat bila puan? semester 5 sepatutnya. Topik study topical study yang sekarang ni lah. Topical study. Tapi tengoklah kalau semester tu kita tawarkan adalah. Kalau tak ada kita akan pilih Visual Basic ataupun Town Planning. VB. Dulu saya ada juga belajar VB tu. VB. Ya. Okey, faham. Maknanya sekarang ni diorang dah tak sama macam dulu lah. Kita habis praktikal and then masuk. Tak sama dah tukar dah kan. Kita punya syllabus dah tukar, kurikulum dah tukar semua. So ada perubahan lah sikit. Okey. Cuma VR dia tak ada lagi dalam syllabus. Mungkin boleh masukkan kot kan. Saya ada apply juga untuk pensyarah politeknik tapi tak ada panggil. Boleh lah masukkan kawan saya. Boleh ke? Cik Fatih ni kawan puan Siti Kamisah kan? Ya betul, puan Siti Kamisah tu. Classmate saya lah tu. Okey. So adik-adik ada persoalan tak? Ada nak ragu-ragu ke, nak tanya apa ke? Mungkin di luar topik VR pun boleh. Okey, kalau nak tanya tentang hidrografi pun boleh, nak tanya tentang astronomi pun boleh. Yang mana saya boleh bantulah. 26 hari bulan ni jangan lupa kita ada gerhana bulan. 26 ke 25 sudah. Program Instone ke? Tak ada, dia kalau ikutkan yang war-warkan ni planetarium negara, tapi memang kalau ikut saya pakai saya punya apps dekat handphone ni pun dia dah naik informasi mengenai gerhana bulan. Jadinya macam tahun 2019 tu saya buatlah juga sendiri, tak adalah di bawah program Instone. Okey. Saya buat pun seorang-seorang je puan, pukul 4 pagi, pukul 3 pagi, siapa nak buat kerja-kerja pagi-pagi macam tu. Lepas tu dekat dalam Instone pula gelap pula kan, siapa lah yang nak berani nak duduk seorang-seorang tu.
betul. Seram ke? InsyaAllah tak ada apa-apa. Nanti untuk makluman adik-adik semua, kami akan ada satu balai cerak baru yang berkonsepkan macam di Teluk Kemang dan juga Langkawi. Okey. Dan dijangka siap pada tahun 2023 ataupun 2024. Kalau misalnya kata adik-adik sambung pengajian di peringkat IPTA, okey, di peringkat sarjana ke ijazah, kalau nak datang lepas tu datanglah. Kita juga akan buat juga orang kata program outreach, okey, untuk orang datang ke Instone untuk join di balai cerak tu. Kita akan ada balai cerak baru. Besar juga dia ada ruang untuk bilik tayangan, and then dia ada kubah untuk kita panggil dome. Okey, kita panggil dome. Okey, dia ada tempat tapak untuk buat cerapan hilal tapi tak digezetkan sebagai tapak hilal rasmi lah. Okey, ada soalan tak adik ni? Semua ni okey tak ni? Saya ada satu benda nak share. Ya, Cik Azri. Saya sebenarnya virtual reality ni saya pernah buatlah dengan student di bawah topical study. Itu kita nak jadikan satu housing scheme layout di mana kita nak jual dia punya shop houses. Jadi tanpa user ataupun pembeli pergi kepada site, kita hanya menggunakan handphone dan dia orang akan nampak realiti secara 3D. Betul. Dan kita telah buat benda tu sekali dengan GIS punya software yang mana kita telah dapat attribute ke semua information mengenai lot-lot tersebut. Dan kita dah buat survey itu di planner di Jakarta Ipoh dan juga developer di Perak. Memang mereka agak tertarik lah dengan apa presentation yang kami buat tu. Dan sekarang ni dalam proses kita nak buat VR untuk bangunkan shop house yang dekat saya ingat dekat Slim River tu. Saya nampak projek tu memang cantik lah. Cuma projek tu dikendalikan oleh my ex-student lah. Sekarang ni dia bekerja dengan ayah dia LS. Kalau dari segi kalau dari segi base map yang daripada layout planning tu, dia adalah 2D. Kalau kita menggunakan mobile handphone, kita tengok pada map tu, kita akan nampak dia akan keluar dalam bentuk 3D. So kalau without pakai yang semata tu, saya rasa dia masih lagi menarik lah bagi saya. Betul. Maknanya penggunaan bila dia tak pakai spek mata, dia ada dua kelas tadi lah. Mungkin boleh pakai yang kacamata biasa ataupun headset tu. Bila tak perlu pakai tu, dia akan jadi augmented reality lah. Maknanya yang maya tu dibawa keluar. Jadi kita persembahkan macam contoh Cik Asri tadi cakap pakai handphone ataupun tab. Okey, maknanya semua boleh tengok kat situ. Itu memang menarik sebenarnya. Memang masa 2 tahun lepas kami ada jemput saya lupa nama company tu lah. Dia datang. Okey, dia buat menara rebung dekat Bangsar sana. Dia buat menara rebung. Jadi dia cuba pakaikan tab, iPad dia. Jadi kita nampak sendiri menara rebung tu muncul. Tangan kita pun dekat situ boleh pegang, tapi tak rasa lah. Jadi bila kita tak rasa tu, kita pegang objek menara rebung tu, tapi kita tak dapat physical punya contact. Okey, jadi tu yang kita namakan. So far saya nak tanya, ada tak dia punya base map kita ambil daripada drone? Daripada drone. Okey. Hari tu saya dah tanya dengan vendor tu. Okey. Memanglah itu dia punya core business kan, jadi memang dia takkan cerita lah. Tapi apa yang saya tengok daripada objek menara rebung tu,
dia macam dia guna drone untuk image apa, dia meshkan apa nama dia, masih lupa dah yang drone ni, dia meshkan benda tu, dia meshkan benda tu, nampak memang cantik. Menara Rebus tu memang nampak real, tapi dia bukannya point cloud. Cuma lagi macam mana dia tapi saya rasa memang dia pun dah lama dalam kerja-kerja UAV tu. Jadi saya dah tahu lah, dia mungkin dah tahu angle mana nak cover supaya semua image tu dapat cover dengan detail. Ada ex-student PO Zuhairi kenal ke? Siapa nama? Zuhairi? Zuhaidi dia sekarang di mana cik? Dia ada syarikat sendiri, dia banyak buat drone, dia banyak buat LiDAR. Saya rasa kalau tengok muka saya kenal lah kot. Dia duduk di, tak silap saya, di Selim River rasanya. Dia duduk area itulah. Tapi dia banyak buat monitoring untuk LiDAR. Kalau kita tengok macam breakwater. Saya nampak benda tu, application dia bagus lah. Untuk breakwater Ya. Monitoring breakwater. Itu salah satu kita orang punya, sepatutnya projek tu tahun ni kita buat yang Langkawi punya breakwater tu. Tapi projek tak lulus kan, dana tu tak lulus, jadi tak dapatlah kita orang nak buat. Tapi saya tak menggunakan UAV LiDAR lah, saya cuma nak try gunakan static laser scanning dan juga gabungan dengan GPS untuk tujuan monitoring tu lah. Itu adalah salah satu kajian lah di Instone ni. Jadi macam di Instone ni kami kena buat setahun kena hantar paper, kena keep on hantar paper, setahun sekali kena hantar paper. Tu yang saya jadi since kita dah ada NOU between Instone dan juga PO, kalau kita katakan student PO untuk dia orang field training, ialah bila habis pandemik COVID ni, adakah boleh kita buatkan macam satu minggu, katakan dia belajar semua facilities yang ada di Instone tu? Itu sebenarnya bagi saya tak ada isu yang besar. Cuma lagi sebab kita pun memang dah ada MOU antara ini, mana bahagian pentadbiran lah memang saya tengok pun memang dah ada MOU. Jadi tak salah pun kalau misal kata daripada PUO hantar je surat kepada pengarah untuk makluman, dan then kita cuba akan beri servis yang mana yang mampu lah. Macam untuk pengetahuan Cik Asri juga, sepatutnya dalam minggu ni saya kena attach dengan UTHM. Ada 2 student UTHM akan datang untuk diorang buat diorang punya paper lah. Sepatutnya ada 2, satu paper untuk UAV, satu lagi paper untuk laser scanning. Sepatutnya saya kena attach dengan diorang 26 dan 27 tak silap saya. Sepatutnya kalau lah. Untuk Fazli, untuk hydro tu apa recommended untuk student poly? Saya mengajar hydro. Cun. Okey, kita ada ni tau. Kita ada side scan sonar tau. Kita ada SSS. Tapi di Easton sehingga sekarang yang saya tengok last lah saya rasa 2012 ataupun 11 SSS tu digunakan. Jadi sehingga sekarang tak digunakan. Jadi saya rasa kalau tak digunakan nanti bila audit akan jadi masalah. Okey. Jadi apa kata yang saya nampak mungkin boleh dibawa keluar SSS tu bagi untuk tujuan side scan sonar, selain daripada multi beam dan juga single beam. Side scan sonar tu you all ada boat sendiri kan? Ya, kita memang ada boat saya pula sebab saya memang PIC hidrografi sekarang ni. Boat kami ada di Lumut untuk servis. Saya sepatutnya minggu pertama bulan 6 ni saya kena ambil boat sebabnya kita ada jemputan daripada GSTC. Daripada mana? Geospatial teknologi yang bawa LGT tu. Bawah lembaga tu. Bawah lembaga. Kami ada jemputan dengan GSTC, tapi itulah dia punya tarikh tu tak silap saya 6, 7, 8 je tu. Saya pun ingat lupa ni, kena tengok balik jadual tu. 6, 7, 8 bulan 6 ke? Ya. Tapi itu dalam keadaan kita macam itulah sebab kita dalam keadaan macam ni. Saya takut memang kena KIV lagi tu.
Apalah nanti Memang, saya kontak Cik Fazli lah. Kalau ada boleh, apa-apa insyaAllah. berkaitan dengan hydro tu, InsyaAllah. sila maklumlah apa ni. Boleh. Ya. Saya maklum terus ni kita bulan 8 kalau ikutkan kita ada kursus mati beam. Setakat ni adalah dalam 4-5 orang baru apply. Bulan 8 tak salah saya. Bulan 8 tak salah saya. Kita ada kursus mati beam. Link tu ada dalam Install punya ni. Link tu semua ada dekat dalam ni dekat dalam My Instone tu, masuk dalam e-spec tu, semua kat dalam tu. Tapi kena cari di bawah kod khusus UG. UG tu bawah genetik lah. Saya sekarang bawah genetik. Jadi kat dalam tu memang ada khusus untuk hydro lah, hydrografi. Saya ingat saya dia punya kod khusus dia, kejap ya Cik Sri Dah halang kan saya bagi tahu terus. At least senang, mungkin Cik Asri boleh hantar pelajar kan. Pada kod khususnya UG 10 pada 17 hari bulan dia mula. UG 10. 17 sehingga 20 hari bulan. 17 sampai 20 dan 8. Oh, 3 hari. Dia 4 hari. Mulai pada hari Isnin tu perjalanan lah. Sampai hari Jumaat. Itulah saya sukalah, saya nak maklumkan untuk adik-adik kita kat dalam ni kan, untuk apply lah kursus yang ada kat Instone ni, tapi sehingga bulan 10 sajalah. Sebabnya kalau misalnya kata para pensyarah pun nak buat apa, bawa student ke apa, sehingga bulan 10, sebab bulan 11 kita dah start untuk baik pulih asrama tu semualah. Terima kasih Cik Fazli. Okey, sama-sama Cik Sri. Okey, adik-adik kita ada soalan tak? Okey ke yang lain? Cuma macam ya saya, siapa tu? Saya wakil kawan saya. Putri nak tanya. Oh, Putri yang dapat tadi Putri Siti Nur Fatihah kawan saya. Saya wakil kawan saya lah. Awak wakil. Kenapa kawan awak tak nak tanya? Jadi malu. Okey, ini lah Puan Nazar. Kejap nak kacau sikit. Puan Nazar, student tu lah bila dia malu kan, nanti dia kalau student malu nanti ilmu tak sampai kat dia orang. Kesian aja. Tu ya, saya risau ke student. Okey, tak apa. Betul. Putri tanya je. Kalau tak berani tanya, boleh type dekat ruang chatting tu, boleh type dekat tepi ni. untuk siapa yang malu. Ya. Teruskan. Putri, okey apa dia? Instone ni ada ambil belajar LI ke? Okey. Awak hantar je. Okey, awak hantar je permohonan, nanti bahagian pentadbiran akan akan respon lah. Tapi last 2000 macam tadi saya cakap lah 2017 ke dia nak buat tesis dia, jadi dia datang kat sini, dia duduk kat sini. Okey, untuk yang contoh praktikal tu, untuk LI kan, data industri tu, okey, kita ada terima tapi daripada OFC. Dia bukan praktikal apa, dia macam dia hadir ke sini sebabnya dia nak duduk di bawah GIS. Sebab di OFC dia ada bawah jabatan kemanusiaan, tak silap saya. Okey, geografi dan kemanusiaan, dia orang ada syllabus GIS. Jadinya pensyarah tu duduk sini dan dia juga belajar mengenai GIS dekat Instone. Okey, macam yang kawan Putri tu, mungkin dia nak bertanya boleh tak nak praktikal dekat Instone ni. Bagi saya tak ada isu kalau you all just hantar je dulu permohonan. Kemudian kita bahagian pentadbiran tu dia akan timbal balik lah. Okay, sebab kita pun dah ada MOU, sepatutnya tak jadi isu lah untuk you all praktikal di sini. Tapi macam contoh you all, sekarang ni saya tak tahu, masa zaman saya di jabatan pada tahun 2000 berapa saya lupa, kerajaan bayar pada pelajar-pelajar praktikal yang buat praktikal di agensi kerajaan. Tak silap saya dia bayar 300 tak silap saya untuk sebulan. Untuk yang kali ni kita orang tak tahu. Saya memang tak tahu. Bukan apa, nanti rugilah kat awak datang praktikal kat sini tapi bulan-bulan tak dapat lah duit praktikal macam kawan-kawan yang buat dekat syarikat-syarikat swasta. Mungkin asrama boleh duduk, tak ada masalah. Kat situ dah jimat dah. Cuma lagi nanti untuk dari segi you all punya income lah dah tak ada. Macam mana?
Macam tu lah, bukannya saya tak nak kata janganlah praktikal sini. Tak, hantar je. Cuma saya kesian nanti you all tak dapat lah duit allowance. Sebab sekarang kita tak tahu. Yang sebelum ni yes memang ada diberi, tak silap saya 300. Bukan di instant tapi di Jabatan Ukur. Tapi kalau misal kata you all hantar praktikal, hantar permohonan untuk praktikal di bawah bahagian ukur dan pemetaan, saya rasa tak ada isu. Hantar je dulu. Okay Putri. Putri okey ke? Kawan Putri okey ke? Saya harap kawan kepada Putri tu dengar. Diorang berminat nak jadi assistant Cik Fazli ni. Banyak sangat alat-alat canggihnya, so diorang semua berminat ni. Bagi ramailah yang hantar resume. Kita ada juga baru, saya sendiri ada buat perolehan handheld GPS yang baru pada tahun lepas, dan alat tu sangat baru dan sangat-sangat bagi saya menarik. Ada handheld GPS, apa lagi macam-macam lah ada kat dalam Institut Tanah dan Ukur Negara ni. Kita ada ni juga, apa nama tu, GoPro Hero 8. Kita ada apa lagi kita ada gimbal, Osmo, DJI Osmo, gimbal, macam-macam ada dekat institut ni. Cuma tahu dengan tak tahu je pakai, dan tahu dengan tak tahu je dekat institut ni ada apa. You all kira macam alat VR ni, sejauh mana penggunaan dia dalam bidang ukur ni, terutama dalam agensi, sama ada dalam agensi kerajaan ataupun swasta? Saya jawab yang dulu untuk agensi sejauh kerajaan. Sejauh mana penggunaan dia? Maksudnya kalau untuk agensi kerajaan ni kan, hanya setakat ni yang pakai hanya Instone je. Yang Jupem tak pakai lagi ke? Jupem tak ada? Jupem saya tak check lagi dengan SME tu sama ada dah pakai ataupun belum. Saya rasa macam tak pakai dengan SME bahagian ni lah, untuk 3D cadastre. Saya tak tanya lagi dengan dia hari tu. Setakat ni yang pakai memang Instone sahaja, sebab kita pun ada 3 set pun kita ada. Lepas tu dari segi untuk swasta tu, yang saya tahu juruku saya tak pasti, macam Cik Asri cakap tadi mungkin dah ada, tapi dari segi collecting data untuk yang penggunaan Oculus Rift ke ataupun HTC Vive ke saya tak sure. Tapi untuk vendor yes, pembekal yes, memang dia orang ada pakai. Okey ke adik-adik ni semua? Masih tak ada kepakaran lagi kita ni dalam bidang ukur ni, gunakan alat ni. Betul, kalau lagi tak semua. Kalau ikutkan yang saya nampak dari segi data laser scan tu memang adalah kita ada SME lah, subject matter expert tu di Jabatan Ukur. Tapi dari segi untuk virtual reality ke apa ke, yang setakat ni saya tak nampak lagi lah dekat jabatan ada. Cuma di Instone kami cuma lebih kepada data collection, and then kita lebih kepada persembahan. Tapi saya sendiri pun bukannya pakar sebenarnya. Saya memang suka cuba ni, cuba sana, cuba sini, cuba sana. Memang saya suka macam tu. Puan Mas pun dia tahulah saya macam mana. Lepas tu macam teleskop pun tak pasal-pasal, saya pun terlibat sama untuk penggunaan teleskop. Kamera pun terlibat juga. Jadi secara tak langsung semua benda saya cedok. Tapi bila cedok lama-lama nanti ada orang panggil suruh buat kerja balik semula. Okey. So macam adik-adik semua kalau ada persoalan yang yang terakhir lah saya ambil kalau ada soalan lah. Kalau tak ada soalan mungkin nak tanya, tadi saya rasa saya dah displaykan saya punya contact number apa semua. Saya dah displaykan platform-platform mana yang you all boleh tanya saya. Kalau ada soalan ke apa di dalam ni mungkin segan nak tanya, bolehlah terus tag saya. Saya rasa saya dah share tadi kot nombor telefon saya apa semua tadi kan. Kalau tak ada saya tulis kat dalam ruangan chat ni lah, in case you all nak tanya apa-apa. WhatsApp dulu, jangan terus call, WhatsApp dulu. Bolehlah call saya terus.
Kalau ada nak tanya ke, nak khidmat, nasihat ke apa ke kan, saya bagi percuma je, tak ada bayar pun. Jangan risau. Okey. Okey, cepat last soalan saya ambil. Adik-adik. Okey, ada soalan? Last boleh tanya. Mana tahu nanti SEM 5 nak pergi LI, nak pakai alat-alat ni, bolehlah tanya persediaan ke macam mana ke. Dia jangan lambat tau, sebab apa ni sekarang macam UTHM pun dia dah sangat laju dah. UTHM dah sangat laju dah untuk join dengan Institut Tanah Aku Negara. Sebab adanya apa ni Dr. Nas, Dr. Nas tu memang sangat laju lah. And then daripada UiTM sendiri, okay, UiTM terutama sekali daripada Perlis, okay, dan juga UTM. Diorang pun dah kerap lah juga kontak dengan kami. Yang terbaru UiTM Sri Iskandar, diorang pun dah start nak masuk. So macam Poli yang paling dekat Merlimau dan juga Berang. Okay, Merlimau dia selalu minta join untuk hidrografi dan juga ukur kejuruteraan. Okay, so macam PUO saya harap tak terlambat lah untuk kata, memang dah ada MOU, saya harap tak, awak kata tak terlambat untuk rebut peluang ni, maksud saya. Okay, macam Polisas pun diorang masih lagi slow sikit kan, tapi diorang tak ada seperti macam PUO ni dah mula mengorak langkah untuk sentiasa dapatkan informasi ataupun kami pun boleh berikan bantuan lah. Okay. Okay, Cik Fazli. Ya, saya. Okay, saya nak tanya lah, katalah pelajar semester 4 ni, katalah dia nak buat projek nanti semester 5 lah, dia nak buat projek apa macam topical study lah, contoh kan, katakan. Jadi macam mana pelajar ni dia nak contoh dekat alat dekat PU ni dia tak ada alat TLS. Okay. Lepas tu tapi dia nak buat apa dia punya projek tu dekat dekat Instone. Kan ada apa prosedur dia? Boleh je sebenarnya, hantar je surat. Okey, surat untuk permohonan dia buat benda tu lah, maksudnya permohonan untuk dijalankan kajian. Okey, dia ada dua cara, Encik Fazul. Okey, satu, sama ada dia buat di dalam Instone, dua, dia buat di luar Instone. Okey, tapi saya punya advice better di dalam Instone, sebabnya okey, bila di dalam Instone kos dah tak tinggi. Okey, bila di luar Instone dia akan melibatkan kos yang tinggi, sebabnya pengarah dia nak bila alat keluar kena ada pegawai yang turut sama. Okey, jadi bila buat di dalam Instone, okey, alat tu dah tak keluar, jadi dah tak melibatkan kos untuk pegawai ikut sama di luar. Cuma pegawai akan pantau lah di dalam kawasan Instone ni lah. Macam tu. Biasanya dia sampel bangunan yang diambil tu dekat mana biasanya untuk pelajar buat kajian? Okey, terpulang. Okey, terpulang kepada pelajar tu sendiri dia nak buat kat bahagian mana. Okey, macam saya punya advice, mulakan dengan yang kecil. Kalau dah okey, pergi pada yang besar. Maksud saya kalau sampling, nak buat data sampling yang ringkas, kita ada bangunan-bangunan yang kecil. Okey, kita ada juga bangunan-bangunan yang agak kompleks. Okey, last kita scan di dalam Instone ni, kita scan rumah kalibrasi Instone. Rumah kalibrasi untuk alat pengesan utility tanah, bawah tanah. Okey, itu last yang kita scan. Itu makan seminggu lebih untuk kami scan. Seminggu lebih. Okey, jadi untuk tujuan orang kata mungkin dia punya apa? Tujuan pembelajaran tu mungkin boleh ambil apa nama tu? Bangunan yang ringkas seperti stesen MyRTK. Kita ada stesen MyRTK. Itu sangat simple. Okey, ataupun boleh buat hutan, dekat belakang ni ada hutan, boleh scan untuk sampling pokok-pokok untuk tujuan forestry. Itu yang saya nampak lah. Selain daripada diorang boleh scan walkway di dalam Instone ni, banyak sebenarnya boleh scan. Jadi kalau katalah ambil masa dalam seminggu, jadi pelajar ni penginapan dia kat situ biasanya dapat ke?
Okey, macam ni Cik Fazul lah. Ni saya ajar ni cuy. Dia macam ni. Dalam surat tu buatlah sekali permohonan untuk menggunakan asrama, okey, permohonan jasa baik, okey, untuk pelajar berkenaan menggunakan asrama sekiranya okey sekiranya ada bayaran mungkin boleh dikurangkan. Okey, setahu saya sekiranya dia adalah peserta khusus kalau RM30 tu termasuk sekali dengan makan. Okey, jadi misal kata dia datang duduk kat sini seminggu untuk tujuan kerja-kerja macam tadi, selalunya cas tetap mahal. Satu hari hanya RM5 sahaja. RM5 sahaja sehari. Dia termasuk makan minum ke macam mana? Tu tak. Oh lain. Oh, dia ada kafe kat situ kan? Dia ada kafe kat situ, dia ada kafe, tapi kafe tu Cik Fazul dia buka sampai petang je, nanti malam lapar pula budak-budak ni. Dia food Panda ada masuk ke? Food Panda sampai Taman Siah saja Cik Fazul. Oh, macam mana pula? Melainkan dia orang ada kenderaan sendirilah macam motosikal ke, macam tu. Selalunya kalau nak cantik, yalah sebab takkan pensyarah pun nak turut sama dekat sini. Mungkin sebab pensyarah pun ada tugasan lain. Macam pelajar-pelajar ni bagi saya kalau dia orang ada transport sendiri, paling tidak motosikal pun dah memadai dah. Untuk dia boleh senang nak bergerak keluar masuk untuk beli makanan lah. Tapi nasihat saya bila dah pakai motor tu tak digalakkan lah kalau nak balik sampai lewat malam. Dia keluar pergi beli makan untuk lewat malam tu tak digalakkan sebab terlalu gelap di luar tu. Sebab dia orang tak tahu lagi keadaan di Instone ni. Saya percaya dia orang tak tahu lagi, tak pernah masuk dalam Instone ni. Jadi dekat luar tu memang sangat gelap dan kes kemalangan dekat jalan nak pergi ke Taman Sekia tu pun dah berlaku lebih kurang 3 ke 4 kali. Langgar tiang, kereta terbalik. Sebenarnya kawan saya sendiri pun pernah langgar binatang yang hidung pendek tu. Cuma Cik Fazul dekat surat tu bolehlah nyatakan hasrat dan juga boleh nyatakan terus sekiranya ada boleh gunakan kemudahan fasilitis asrama tu, boleh je nyatakan terus kat situ sebab dah ada MOU kan, sepatutnya tak ada isu bagi saya. Okey, adik-adik okey Syali ni okey. Apa lagi Nur Akila, Quratul Ain, okey semua okey So kalau ada soalan, kalau tak segan nak tanya dekat dalam ni, okey you all boleh terus WhatsApp saya lah. Okey, kat nombor saya bagi tu ataupun you all terus je pergi dekat YouTube channel tu, jangan lupa subscribe, okey, like and share. Kat dalam tu pun boleh tanya macam-macam. Okey puan, saya rasa daripada saya dah tak ada apa lagi, walaupun ada sebenarnya, kalau ditanya saya memang akan keluar lah. Okey, saya mohon maaf lah sekiranya ada kekurangan dari saya sendiri, yang mana kekurangan tu memang kekurangan saya sebagai manusia biasa. Yang perfect hanya dia yang satu. Okey, saya sudahi saya punya slot saya pada petang ni dengan jutaan terima kasihlah kepada pihak Politeknik Engku Omar kerana sudi menjemput saya mewakilkan Institut Tanah dan Ukur Negara. Okey, terutama sekali ketua bahagian kami Tuan SR Haji Azmi dan juga ketua program saya sendiri yang membenarkan saya untuk berkongsi dengan adik-adik kita, iaitu ketua program Sivaya Rabiuhe. Okey, untuk saya bersama dengan adik-adik daripada Politeknik Engku Omar. Sekian, saya ucapkan terima kasihlah kepada semua. Okey, terima kasih juga kepada tuan penceramah kita SR Fazili Anwar di atas perkongsian ilmu kita kepada kita daripada pagi sampai ke petang. Okey, di atas kesanggupan beliau lah, iaitu dua tajuk kita pada hari ini, iaitu pada sebelah pagi tadi penghasilan 3D model menggunakan kaedah terrestrial laser scanning, dan yang petang ni iaitu teknologi virtual reality dalam pemetaan lah. So diharapnya di atas ilmu yang dikongsi tadi dapat digunakan sebaik mungkin, dimanfaatkan dan sebagai pendedahan dan persediaan pelajar kita kepada dunia alam pekerjaan lah. So Cik Fazli, nota boleh dapat nanti? Nota
Cik Fazli? Boleh dengar tak Cik Fazli? Nanti nota boleh dapat ke? Boleh. Nanti saya bagi terus pada Puan dengan ni lah, dengan Cik Fazul lah. Saya akan bagi kepada dua-dua sekali. Okey. So saya pun nak ucapkan terima kasih kepada pensyarah-pensyarah daripada unit geometrik dan pensyarah-pensyarah JKA yang lain daripada unit seni bina maupun unit kejuruteraan awam yang ada turut serta kita pada petang ni. Okey, tidak lupa juga kepada para pelajar kerana sudi menghadirkan diri pada sebelah pagi dan sebelah petang. Terima kasih banyak-banyak di atas kehadiran anda semua. Okey, kita sudahi kita punya program PPI pada petang ini dengan surah Al-As. Dan sebelum tu kita jangan live dulu, kita ada sesi bergambar Okey, Al-As. So kita harap lepas ni kita boleh panggil lagi Cik Fazli untuk pendedahan secara fizikal. So jangan serik tak. InsyaAllah keadaan dah okey nanti kan. Kita pun tak ada lagi kita nak mohon pun belum tentu kita dapat lagi peralatan canggih tu. Okay. So mungkin kita boleh panggil lagi Cik Fazli mungkin untuk semasa untuk pelajar yang akan datang lah. Sesi perkongsian ilmu ni Cik Fazli. Boleh. Okey, boleh semua on camera. Tolong on camera semua. Okey, saya perlukan gambar ni sebagai bukti untuk masukkan dalam report. Sebagai bukti kehadiran anda, tolong on. Okey, ada lagi yang on camera. Okey, boleh tengok kamera. 1, 2, 3. Lagi sekali. 1, 2, 3. Okey, terima kasih semua. Terima kasih Cik Fazli. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih Puan. Terima kasih Encik. Terima kasih Puan. Terima kasih Puan. Terima kasih Encik. Terima kasih Puan. Terima kasih Encik. Terima kasih Puan. Terima kasih Puan. Terima kasih.